Saya percaya ramai sekali, terutamanya individu-individu yang menyimpan wang, melakukan pelaburan dan juga cubalah untuk mendapatkan di mana platform yang terbaik bagi memastikan bahawa pelaburan kita ini berbaloi dan juga dapat pulangan yang lumayannya. Dan ini hari kita nak berbicara berkenaan dengan variasi pelaburan peribadi. Okey, platform-platform yang ada di Malaysia ini ada pelbagai dan sebab itulah kita bawakan kepada anda Profesor Madya Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan, pakar kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Ani. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tapi mungkin sebelum itu saya nak kongsikan juga ini antara perkara yang diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan kelulusan untuk mengecualikan cukai keuntungan modal CGT serta cukai pendapatan sumber asing FSI ke atas unit amanah saham. Ini bagi memastikan bahawa setiap pelaburan ini akan dikatakan berbaloi kepada rakyat untuk mendapat pulangan kerana segala keuntungan wang titik peluh dalam dilakukan untuk melabur pada masa depan. Itu mungkin satu langkah yang sangat baik juga berkenaan dengan pelaburan peribadi. Doktor, mungkin pengenalan terlebih dahulu. Pelaburan peribadi ini di Malaysia dan negara kita bagaimana sebenarnya bentuknya, Doktor? Okey. Mungkin pertama sekali saya ingin memperkenalkan satu konsep yang biasa kita gunakan dalam bidang kewangan ataupun perancangan kewangan, iaitu satu konsep yang dinamakan piramid pelaburan. Okey. Okey, jadi ini berbeza dengan skim piramid ataupun MLM. Itu berbeza. Piramid ni. Jadi skim piramid pelaburan ini sebenarnya ianya menyusun kelas-kelas aset ataupun pelaburan mengikut tahap pulangan dan risiko. Jadi sebagai pelabur kita perlu ingat bahawa pulangan dan risiko datang seiringan. Kita tak boleh kita expect kita melabur lepas tu tak ada risiko. Tak begitu. Jadi bila saya kata seiringan, semakin tinggi jangkaan pulangannya, semakin tinggilah risiko. Maknanya kebarangkalian nak rugi tu memang ada. Kita tak boleh nafikan. Jadi dalam piramid ni di tahap yang pertama tu adalah keselamatan kewangan. Jadi jenis-jenis aset yang di dalam tahap pertama tu adalah kita boleh kata selamatlah. Selamat. Apabila kita nakkan satu keselamatan kewangan, kita akan meletak duit dalam jenis-jenis pelaburan macam tu. Contohnya tunai dan akaun simpanan di bank. Tapi bukanlah saya nak kata dia tak ada risiko langsung. Sebab even wang tunai pun ada risiko. Risiko kecurian dan juga risiko inflasi. Tapi maksud saya selamat tu nilainya tidak akan berubah dengan mendadak lah. Selamat. Jadi itu tahap pertama. Tahap kedua pula adalah jenis-jenis pelaburan yang boleh dikatakan selamat tapi dapat memberikan kita pendapatan yang stabil. Contohnya adalah unit amanah yang melabur dalam bond. Bond atau sukuk yang dikeluarkan oleh korporat ataupun kerajaan. Tapi bond tu pun dia ada kelas-kelas dia. Ada yang lebih berisiko tinggi dan rendah. Tapi dalam tahap kedua ni selamat dan dapat menjana pendapatan seperti bond. Bond adalah boleh dikatakan lebih selamat kalau dibanding dengan pasaran saham lah. So pasaran saham terdiri daripada contohnya macam unit amanah yang dilaburkan dalam pasaran saham. Itu dah tahap ketiga lah daripada dalam piramid tu. Tahap ketiga tu mampu memberikan kita pertumbuhan dan kalau kita nak kembangkan duit kita, kita boleh letak dalam aset-aset dalam kelas ketiga tu. Tapi kita perlu ingat risikonya juga ada di situ namanya kerugian tu mungkin terjadi juga. Dan akhir sekali di tahap keempat tu kita panggil spekulasi, iaitu pelaburan yang kita letak kat situ tapi kita perlu bersedia untuk rugi. Contohnya macam forex ataupun option, niaga hadapan, saham-saham yang agresif. Itu sangat membahayalah pada saya. Jadi kalau kita nak pertimbangkan pelaburan yang mana patut kita lakukan, kita kena mulakan dari bawah. Keselamatan dulu, kemudian tahap kedua keselamatan dan pendapatan, kemudian barulah kita fikirkan untuk pertumbuhan. Tapi spekulasi itu saya mungkin nak better not lah. Kalau kita tak faham dan jadi kita take care of yang dekat bawah dulu, keselamatan tu dulu. Maksudnya ada tahapnya, ada ciri-cirinya juga lah yang perlu kita ketahui. Mungkin ini soalan yang ramai orang nak tahu ni. Kalaulah saya ni nak
mungkin nak menyimpan, nak melabur dan juga melakukan pelbagai variasi pelaburan secara peribadi ni, yang mana sesuai dengan apa yang saya nak dan mungkin ada tujuan tertentu, ini sesuai dengan tahap ini. Ada pelaburan tertentu, ini sesuai dengan saya. Macam mana kita nak tahu tu, Doktor? Okey. So, saya boleh kelaskan ada beberapa faktor lah yang perlu kita pertimbangkan sebelum membuat pelaburan. Yang pertama sekali, kita perlu menyemak kesahihan syarikat pelaburan tersebut. Jadi ini senang saja, kita boleh pergi kepada laman sesawang Suruhanjaya Security Malaysia dan sekiranya kita ada nama syarikat tu, kita boleh buat carian. Jadi Suruhanjaya Security ini adalah pengawal selia semua syarikat pelaburan yang melabur dalam pasaran modal lah di Malaysia. So kita boleh buat carian. Itu nombor satu. Yang keduanya, kalau kita nak semak sama ada konsultan ataupun perunding yang datang kat kita nak promote dia punya unit amanah ke apa ke, kita boleh pergi kepada website FIMM, Federation of Investment Managers Malaysia. Jadi kalau kita ada nama konsultan tersebut, kita boleh buat carian juga. So betul tak dia berdaftar di bawah FIMM ni? So itu yang pertama, menyemak kesahihan syarikat pelaburan. Yang kedua, secara peribadi, kita perlu tahu apakah matlamat kewangan dan jangka masa. Jadi untuk apa kita perlukan wang tersebut dan bila. So adakah untuk pendidikan anak 5 tahun, 10 tahun akan datang atau bila. Ataupun kita nak menyimpan untuk pergi haji ataupun sebagai modal perniagaan di masa depan dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu matlamatnya apa dan bila kita nak. So kalau kita lihat pada piramid tersebut, kalau kita ada jangka masa yang panjang, bolehlah kita melabur dalam aset-aset yang berada dalam tahap 3 tu. Contohnya, kalau jangka masa pendek, kita mungkin rugi. Itu yang kita perlu ingat. Itulah matlamat dan jangka masa. Yang ketiga adalah mengenai toleransi risiko. Lain orang lain, toleransi kepada risiko. Ada yang toleransi mereka tinggi. Maknanya dia tak kisah kalau dia rugi 1,000, 2,000 tak kisah. Dia boleh ambil. Dia boleh ambil lah, dia boleh terima. Tapi yang toleransi sederhana atau rendah, dia kurang lah. Dia tengok nilai pelaburan tu jatuh, dia dah susah hati kan. Dia tak boleh rugi ni. Tak boleh. So itu juga sangat penting. Ya, dan seterusnya kita juga lihat kepada kos pelaburan. Mungkin kita tak sedar ada kos-kos tersembunyi atau yang kita tak aware lah yang ada kos-kos ni. Contohnya mungkin yuran nasihat ataupun komisen yang dibayar kepada konsultan. Jadi sekiranya kita melabur sejumlah wang, automatically kena tolak lah semua yuran komisen tu. Jadi kita kena tahu benda tu. Of course tak ada apa yang percuma dalam dunia ni kan. Jadi yuran tu memang biasalah. Jadi itu lagi satu faktor. Dan akhir sekali, sama ada pelaburan itu patuh syariah atau tidak, saya rasa sebagai umat Islam kita perlu memilih yang patuh syariah lah. Tapi bagi yang non-Muslim, mungkin yang konvensional pun tak mengapalah. Jadi itulah di antara faktor-faktor yang perlu kita fikirkan secara peribadi. Apa yang sesuai untuk diri kita dan matlamat kewangan kita. Okey, Doktor. Saya sangat tertarik bila cakap tentang mungkin ada penasihat-penasihat yang datang sebab itu mungkin kerja mereka lah. Sebab dan saya pun mungkin ada ramai kawan-kawan yang berada dalam bidang tersebut. Macam mana nak memastikan bahawa kita ni tidak ditipu? Kerana kita nak masuk dalam pelaburan ini, kita memerlukan nasihat. Kita mungkin pakar, bukan pakar dalam bidang ini. Betul. Ciri-ciri untuk memastikan bahawa tidak ditipu ni, Doktor. Okey. So mungkin saya akan berikan apakah ciri-ciri pelaburan yang tak sah, tidak sah. Jadi salah satu cirinya, pulangan yang dijanjikan tu sangat tinggi, lebih macam luar biasa. Bulan dan bintang lah ni. Menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. So pada saya, pulangan yang biasa tu, yang dalam tahap kedua, lebih kurang mungkin dalam 3 hingga 6% lah. Itu yang biasa. Jadi kalau lebih, saya rasa kalau lebih dari 10% dalam masa setahun, saya akan menyelidik dulu sama ada kesahihan syarikat dan pelaburan tersebut. Dan seperti mana yang saya beritahu tadi, kita boleh semak di laman sesawang Suruhanjaya Security dan juga FIMM.
Dan lagi satu ciri pelaburan yang tak sah ni, yang haram ni adalah apabila kita ditekan ataupun didesak oleh ejen-ejen jualan tu dan mereka memberikan kita tempoh yang sekejap je untuk fikir. Jadi takkanlah dalam masa satu hari kita kena buat keputusan kan. Ada yang mungkin mendesak lebih teruk dari itu, mungkin dalam masa beberapa jam mereka kata okay, this is limited time offer. Jadi itu dah macam sesuatu yang tak betul lah. Dan lagi satu ciri-ciri apabila dijanjikan pelaburan tu tak akan rugi. Jadi tak ada konsep yang pelaburan tak ada rugi. Memang akan ada kerugian lah itu. Jadi itu di antara ciri-ciri pelaburan yang tidak sah lah. Okey, baik. Saya percaya ini topik antara perkara yang menarik perhatian ramai juga penonton-penonton kita juga pada ketika ini. Saya percaya jugalah ingin melakukan satu pelaburan, ada variasi pelaburan secara peribadi ini. Mungkin saranan kepada semualah yang baru ingin memulakan, mungkin 2024 ni ada azamnya untuk melakukan pelaburan ataupun yang telah pun berada dalam situasi pelaburan ini, apa saranan yang terbaik ni, Doktor? Jadi yang pertama, buatlah semakan seperti mana yang saya katakan tadi tentang kesahihan syarikat tersebut. Betul. Kemudian yang kedua, jangan terikut-ikut sangat dengan kawan lah. Jadi just because kawan kita ada melabur dalam tu, kita pun ikut. Jangan membuta je ikut. Jadi kita buat semakan sendiri. Dan yang ketiga, saya rasa setelah kita buat semakan semua tu, kita perlu diversify ataupun kita kena pelbagaikan pelaburan. Jangan letak semua duit kita dalam satu je jenis pelaburan. Kita perlu ada diversification. Kenapa sebegitu? Sebab contoh kita teringinlah nak yang pulangan yang lebih tinggi tapi ada risiko tinggi. Jadi kita letak sikit tapi yang lain tu kita kena ada juga. Jadi kalau rugi pun tak semualah wang kita hangus macam tu kan. Faham. Okey, baik. Ini satu saranan yang sangat baik. Kita harap agar semuanya dapat bermanfaatlah daripada perkongsian kita pada pagi ini. Doktor, terima kasih banyak. Profesor Madya Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan, pakar kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, berbicara berkaitan dengan variasi pelaburan.